video pun tak nak lah. Tu lah. Cuma kita ni Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal muflisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Sambungan kitab Tanwiril Qulub kita ni pada kata fa in qulta jaa fil Qur'an isnadu tawaffa ila Allah ta'ala wa ila al-malaikah. Qala Allah ta'ala Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Wa qala Allah ta'ala hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Fal jawab fa in qulta, maka jika engkau kata, kau kata ni fi soal lah, pada bertanya, sebab mengikut pengamatan dan pemerhatian di dalam Al-Quran ini ada pada zahir dia kita nampak ada wujud percanggahan. Percanggahan lagu mana? Dalam sebahagian ayat Quran Allah Ta'ala tegaskan yang mengambil nyawa ni adalah malaikat. Dan dalam ayat yang lain pula Allah sebut berkenaan dengan orang yang mengambil nyawa bagi orang yang mati ini adalah malaikat-malaikat lain. Dan satu lagi, iaitu Allah sendiri mengatakan Allah lah yang mematikan, maknanya mencabut nyawa di ketika matinya anfus tadi ni. Makna setiap yang bernyawa ni waktu dicabut roh dia Allah sendiri yang ambil. Ini ada perbezaan. Jadi pada zahir ayat ini ada percanggahan, tapi tidak ada percanggahan sebenarnya. Dan perlu kepada tafsilan, perincian dan penghuraian. Ini dia tanya qulta fi soal. Sebab ulama ni dalam kitab-kitab lama ni kadang-kadang selalu dia buat amal dengan fa in qulta. Dia tolong jawab dah bagi kita. Pertama-tama Imam Ghazali kan, fa in qulta, jika kamu kata. Imam Ghazali buat amal kenyataan, tiba-tiba Imam Ghazali juga buat persoalan. Kalau lagu ni macam mana lah Tuan Syekh? Dia tolong pada pihak kita seolah-olah kita akan wujud persoalan begitu. Bila dia buat amal kenyataan sekian-sekian, akan timbul dalam pemikiran seseorang, kalau lagu ni lagu mana? Jadi Imam Ghazali tahu lah. Mesti nak tanya lagu ni. Itu kita ada dulu. Qulta ni selalunya fi soal lah. Tapi ada juga fa in qulta fi i'tirad. Kan nak i'tirad balik hujah ni tak apa nak kemah ni. Itu fil i'tirad, nak ni fi soal lah. Miftahul ilmi as-soal. Nabi kata kunci nak boleh ilmu ni kena rajin bertanya. Tanya tak mana tak faham tu.
Tapi kena tanya hak orang hak erti lah. Tanya abang nak tanya tak jadi lah. Ja'a fil Quran, telah datang pada Quran, ini tersebut di dalam Al-Quran, isnadu tawaffa ilallah. Isnad ni dalam ilmu ma'ani, makna kita menyandarkan, mematikan. Isnadu tawaffa tu makna kita menyandarkan yang mematikan itu ilallahi ta'ala. Kadang sebahagian ayat Allah sebut isnad menyandarkan, mematikan itu, Allah tu musnad ilaih lah. Isnad mati kepada Allah tu makna Allah yang mematikan, disandarkan, mematikan kepada Allah satu. Wa ilal malaikah, dan ada sebahagian ayat yang mana menyandarkan, mematikan itu kepada malaikat, mana malaikat yang cabut nyawa. Ada yang ayat awal tak sah ni Allah Ta'ala yang cabut nyawa. Mana yang kata dalam Quran disebut tu? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Bermula Allah yang mematikan akan nyawa-nyawa, yang akan diri-diri, yakni orang yang nyawa ni hina mautiha, di ketika matinya. Mana Allah sendiri yang cabut nyawa tu. Ni di sini jelas kata Allah Ta'ala yang cabut nyawa. Tuhan tak sebut pun malaikat di situ. Tapi dalam ayat yang lain Allah sebut malaikat yang bercabut nyawa. Mana? Ni. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala pada ayat yang lain, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna, sehingga apabila datanglah akan kamu, salah seorang daripada kamu, oleh kematian. Mana bila dah sampai masa kita, habis dah umur kita, tawaffathu rusuluna, memati akannya, akan ahadakum tadi ni, rusuluna, oleh utusan kami, yakni malaikat. Siapa utusan tu? Malaikat. Dalam ayat dalam surah Sajadah kan, qul yatawafakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Situ Allah sebut yang mengambil nyawa kita adalah malaikat maut. Jadi di sini ada 3 tapi dia tak ulang. Halah, ada buat main 2 sajalah. Sebenarnya ada 3 ni, satu lagi yang lepas ni qul yatawafakum tu. Tu nak jawab lagu mana? Sebab ayat-ayat Quran ini bagi kita yang maklum dalam ilmu ulum Quran ataupun dia panggil usul tafsir ini, dia akan membincangkan salah satu daripada tajuk-tajuk yang tersenarai ataupun terkandung di dalam ilmu ulum Quran ataupun usul tafsir ini. Dia akan membincangkan, kadang-kadang ada ayat yang khas, ada ayat yang am, kadang-kadang ada ayat yang ijmal, ada ayat yang tafsil. Ni kita tak tahu, selaku orang biasa ni kita tak memahami usul Quran. Kan para ulama lah yang menggali dan mengeluarkan kaedah-kaedah begini yang ada di dalam Quran. Baik Quran, baik hadis pun begitu. Kadang-kadang wujud percanggahan itu kita nak bawa atas kaedah ijmal dengan tafsil tak boleh. Ada juga percanggahan itu yang mana kaedah dia nasih mansukh. Ni kena ngaji dalam ulum Quran lah. Dalam Quran dia cerita panjang lah berkenaan dengan kaedah-kaedah dia ni. Jadi bila timbul persoalan begitu, macam mana kita nak jawab? Fal jawabu ay li hadha soal. Jawab bagi soalan yang dikemukakan oleh musannif ni, nak jawab ke mana? Anna idafat at-tawaffa, sesungguhnya idafat ni makna menyandarkan lah. At-tawaffa dalam nahwu dia panggil idafat. Ilmu ilmu bayan ni dia panggil ilmu bayan ni dia panggil musnad isnad ilaih. Kalau dalam kaedah nahwu ni idafat dia punya istilah dia begitu. Idafat tawaffa, maksudkan itu kepada Allah. Sebab apa yang Allah sebut begitu? Li'annahu, kerana bahawasanya dhamir syan, huwa Allah tu al-fa'ilu haqiqatan, iaitulah yang melakukan perbuatan haqiqatan ay fil haqiqah, pada hakikat yang sebenar. Semua perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Di situ menjalani atas jalan hakikat. Ada ayat-ayat Quran yang mana ayat dia tu syariat, dan ada ayat hakikat. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, tidaklah kamu melontar hai Muhammad. Ini hakikat. Iz ramaita, di ketika kamu itu melontar.
Tak sat Tuhan kata hang tak melontak, tiba-tiba Tuhan kata kamu yang melontak Muhammad waktu kamu melontak. Tu kita tak erti kata apa ya Quran berbelit tu. Bukan belit, otak kita yang belit. Kan ayat wa walakin Allah rama ay haqiqatul haqiqah. Dia bunyi gitu. Kan wa ma ramaita ay haqiqah, ayat hakikat. Iz ramaita tu ayat syariat. Walakin Allah rama, dia panggil haqiqatul haqiqah. Kaedah dalam mutasawwif lah kan. Tak erti ni pakai pukul ni apa pusing kan, iaitu dalam surah Az-Zumar tu Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, itu bila Allah Ta'ala sendiri yang menyebut, Allah yang mematikan, iaitu dikehendaki di situ, iaitu pada hakikat sebenar perkara. Sebenar realiti yang berlaku memang semua perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Apa maksud al-fa'ilu haqiqatan? Al-khaliqu lil fi'li, yang menjadikan bagi perbuatan. Nisbah, nak menjadikan jadi kematian itu, semua perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Dalam kitab Matan Jawharah Tauhid pun ada kan, fa khaliqun li 'abdihi wa ma 'amil muwaffiqun liman arada an yasil. Fa khaliqun, Allah Ta'ala lah yang menjadikan, li 'abdihi, bagi setiap hamba dia ni, wa ma'amil, apa saja perbuatan hamba, baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Cuma atas jalan adab, kita selaku hamba ni, kita membangsakan perbuatan yang baik itu bagi Allah dan perbuatan yang tidak baik itu bagi kita. Namun hakikat baik ataupun buruk semua mai daripada Allah. Sebab perbuatan hamba hanya usaha ikhtiar, perbuatan Allah memberi bekas. Hak ni kita maklum dalam sifat Allah yang dah lepas dulu ni, iaitu sifat wahdaniyat, asa pada perbuatan. Makna mana-mana kita wajib i'tiqad bahawasanya yang memberi bekas itu adalah perbuatan Allah. Adapun perbuatan kita hanya usaha ikhtiar sahaja. Wa indana lil 'abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir fa'arifa. Dalam Jaharah sebut kan. Jaharah ni sedap kalau bab tauhid kan. Wa indana, di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, lil 'abdi kasbun kullifa, bagi hamba itu dituntut, diberatilah untuk kasbun kullifa, usaha ikhtiar. Bihi walakin lam yu'athir fa'arifa, walaupun kita dituntut usaha ikhtiar, namun kita kena ingat pada i'tiqad kita, perbuatan kita tidak memberi bekas. Dan ketahuilah, itu dia sebut, bihi walakin lam yu'athir fa'arifa. Ini kita maklum, semua perbuatan yang terjadi, apa sahaja yang berlaku, semua adalah daripada perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum, Allah lah yang menjadikan sekalian kamu. Tuhan kata, wa ma ta'malun, dan apa saja yang kamu lakukan. Jadi kamu di situ bukan maksud manusia saja, malah apa sahaja kan, kelakuan perbuatan yang berlaku atas muka bumi ataupun di langit sebagainya, semua adalah hakikat datang pada Allah, izin daripada Allah. Allah lah yang mengubah daripada sesuatu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu kita berakidah tu, kita kena maklum, apa benda pun tak boleh ubah. Kalau Tuhan tak mau bagi lega, telan ubat sebesen pun tak lega. Itu kaedah dia. Sebab tu kita kena lapik kan, insya-Allah, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha-Allah. Jangan kata aku pasti akan buat esok sekian, kecuali kita sertakan illa an yasha-Allah. Walaupun benda tu kadang-kadang benda kecil, dia tahan takkan kecil pun, insya-Allah kot awak boleh buat kan kita. Tu man tauhid kita, paksi kita tu tak boleh kita tinggal. Bab memberi bekas, ubat kan boleh memberi bekas, sandak dekat Allah dulu kan, baru sandak kat, baru cari makhluk. Kita hari ni cari makhluk dulu, habis tak boleh jalan, baru serah ke Allah. Itu balik kan. Orang apa-apa Allah dulu, iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hari-hari duk baca tapi tak faham kan. Allah dulu, baru makhluk. Kita makhluk dulu, lepas pergi sampai merangkak tak boleh buat apa dah, baru nak baca Yasin.
lagu tu sikap manusia. Ilmu tauhid kita lagu tu tak molek lah. Tauhid kita tak molek dengan Allah, penyerahan kita tak bulat. Sebab tu hasil usaha kita ni banyak yang kecundang. Tuhan kata illam taslamni fima urid at'abtuka fima turid. Analah dikudusikan, abdi, wahai sekalian hamba aku, anta turid wa ana urid. Tuhan kata kamu ada kemahuan, aku pun ada kemahuan. Aku ada benda iradat, sifat iradat aku ada benda yang aku takluk sekian. Kamu pun selaku hamba ada benda yang kamu mau sekian. Lakin la yakunu illa fi ma urid. Tuhan kata tapi kena ingat, akidah yang sebenarnya kita tidak akan berlaku sesuatu itu melainkan apa yang Allah kehendak. Tuhan kata apa yang aku hendak. In sallamtani, sekiranya kamu menyerahkan apa sahaja yang kamu lakukan itu kepada aku, Tuhan kata kafaituka fi ma turid, aku akan padakan apa yang kamu kehendak. Maksudnya aku akan tunaikan, tapi kena serah dekat aku. Apa yang aku nak buat serah bulat. Tapi Tuhan kata ingat dalam hadis qudsi, fa illam taslamni, kalau kamu tak mau serah kat aku, hangpa rasa hangpa lebih pandai, hangpa lebih bijak, hangpa lebih segalanya, at'abtuka fi ma turid, Tuhan kata aku akan penatkan kamu untuk mendapat apa yang kamu mahukan. Hari ini tengok, terserah kat Allah dah, penat sampai nak letih. Ni Tuhan bagi tahu lama dah, Nabi cerita dalam hadis qudsi, illam taslamni fi ma urid at'abtuka fi ma turid, aku akan penatkan kamu untuk menghasilkan apa sahaja yang kamu ingin dan citakan. Tu kita ni tauhid tu paksi kita tu jangan akidah. Tu satu. Jadi menyandarkan, mematikan pada Allah tu memberi maksud perbuatan pada hakikat. Mana pada hakikat semuanya jadi daripada Allah. Kita pun Allah buat, perbuatan kita pun Allah buat. Ni akidah. Jangan lupa cakap serta lain. Tu atas jalan adab, kita bangsakan keburukan bagi kita. Awak kata gitu, Tuhan kata di sini. Tengok dalam suratul Kahfi tu. Litughriqa ahla inni kharaqtuha litughriqa ahlaha, dalam cerita abad Nabi Khidir koyak kapal. Kenapa Nabi Khidir tak kata Tuhan yang koyak? Sebab tu dalam mula dunia dia tu dia kata aku tak koyak, Tuhan yang koyak. Akidah Nabi-Nabi lagi tinggi. Tapi dia kata waktu aku koyak kapal tu, pasal dia nisbahkan keburukan tu bagi dia. Tu kata jalan adab, ni sulukil adab. Lepas dia kata pandai ke apa, tak faham Quran. Ni puak-puak ni nak hentam ulama. Tu satu. Wa ila malakil mauti, dan diidafatkan kepada malaikat maut, iaitu dalam surah Sejadah yang kita baca tu ni, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum tu. Sebab apa? Di sana situ apa faedah dia? Li'annal mubashara lil qabdi, kerana bahawasanya al-mubashar ni mana yang melakukan sendiri, mana kita tengok perbuatan pada zahir yang mengambil itu lil qabdi, bagi mencabut nyawa. Kalau tengok kata panggil, kena terjemah mubasyarah ni dalam bahasa Melayu ni, kita kata nampak perbuatan yang melakukan tu adalah malaikat maut lah yang cabut nyawa tu. Malaikat maut lah yang cabut nyawa. Jadi yang Tuhan sebut malaikat mencabut nyawa, makna kamu tengok yang melakukan perbuatan itu pada zahir adalah kerja ataupun tugas daripada malaikat maut yang mencabut nyawa. Tu maksudnya. Itu tugas-tugas dia, sebab malaikat ni dia ada tugas-tugas khas yang Allah tugaskan kepada dia. Jadi kalau tengok ayat yang mengatakan malaikat maut yang mencabut tu, makna kata yang buat melakukan sendiri itu bagi cabut nyawa, makna malaikat maut lah. Tu maksudnya. Walil malaikati, dan idafat kepada malaikat yang ni selain daripada malaikat maut tu, Tuhan sandarkan, mematikan tu bagi mereka. Sebab apa? Li'annahum a'wanuhu, kerana bahawasanya para malaikat tu a'wanuhu, pembantu malaikat maut. Apa maksud pembantu? Li mu'alajatihim naz'aha minal asbi wal azmi wal aruq. Apa maksudnya? Ni saya nak cerita sikit ni berkenaan dengan tafsilan daripada para ulama berkenaan dengan 3 ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain dalam Quran.
Jadi di antara yang disebut di dalam Quran itu, iaitu Allah Ta'ala mengutuskan beberapa malaikat yang lain, yang mana malaikat-malaikat yang lain ini selaku pembantu ataupun tentera. Dalam kitab tu ada panggil tentera malaikat maut kan. A'wan ni makna pembantu dia. Orang lah kata assistant dia lah kan, assistant. Kita buat kerja pun ada assistant, takkan semua bos nak turun kan. Tapi orang kata apa? Tadi ni apa nama syarikat Kuwi mai tadi ni. Kuwi apa kawan tu kerja operator kan. Dekat dia aku ada tu kita hak buat kerja pun kan. Ada hak bos turun, ada hak orang kata apa, orang-orang kerja dia punya attendant dia tu. Itulah malaikat pun dalam mencabut nyawa ni bukan malaikat maut seorang. Tu maksudnya. Ini tentera dia. Apa maksud tentera dia? Limu'alajatihim naz'aha minal asbi. Jadi sebelum daripada mati, ada tersebut dalam kitab Sawi Jalalain, cerita sikitlah sini. Wa warada anna dunya kullaha baina rukbatay malakil maut. Nabi kata dunia ini, seluruh isi dunia berada di hadapan malaikat maut bagaikan benda kecil yang ada di kedepan lutut dia. Wa jami'ul khalaqi baina ainaihi, selian makhluk ini berada di depan mata, tak terlepas pandang. Mana benda kecil tuan-tuan, semua di depan mata dah. Ini Nabi sebut. Wa yadahu yablughanil masyriqi wal maghrib, tangan malaikat maut yang nak cekak ambil nyawa kita ni masyriq maghrib sampai tangan dia. Wa kullu man nafadha ajaluhu, bagi orang, setiap orang yang dah habis dia punya ajal dia, yu'rafahu bisukuti sahifatihi min tahtil arsy 'alaiha ismuhu. Nabi kata orang yang dah sampai lah, mana ajal dia dah sampai, malaikat maut dapat tahu kata dia ni mati tak mati ni lagu mana. Dia antara dia senarai satu kan, senarai yang sampai kat malaikat maut tu ada senarai, bukan dia main agak ya kan. Dia kata tu Allah buat, tengok kan. Kalau kita ni orang cerdik, dia tengok betul hafal ya kan. Tapi malaikat maut dia tak lupa, tapi Allah bagi catatan senarai senarai tu ada kan. Kalau kita kata malaikat takkan nak lupa, aku dah nak pergi silap in 3 orang pergi in hak nombor 2 kan, tak ada dia pergi betul in hak betul mati tu. Jadi dia pergi ambil betul, tapi Allah nak bagi tu dia yang kata perbuatan Allah penuh perapian, orang kata bersistem kan, sistem. Lepas tu antara yang kedua tanda kata hamba ni sudah habis ajal, dalam hadis Nabi kata yu'rafahu bisukuti sahifatihi, gugur luruhlah sahifah, iaitu helaian yang tertulis namanya daripada bawah arash. Bawah arash ni nama-nama semua, nama-nama kita semua pakai ada kan. 40 hari sebelum daripada sampai ajal kita nak kena ambil, sahifah tadi luruh. Malaikat tengok luruh, kalau bahasa kita lah nak pergi mudah faham, luruh malaikat ambil tengok nama apa, nama kawan ni. Jadi orang-orang yang kata apa di penghujung usia dia ni, kadang-kadang dia dah terasa. Lepas tu kita tengok ada perubahan kan, daripada dia ni banyak bercakap jadi dia sengap, sebahagian dia begitu kan. Kadang-kadang daripada hadut sengap dia sembang ramah, tak pernah duduk pergi rumah orang dia main kan. Dia jadi pelik, perbuatan dia tu pelik, dia ada lah kita kata aneh-aneh sikit tu, kadang-kadang ada perasaan dia dah kan. Bunga-bunga bau tu dia dapat dah, sebab nama dia yang ada di bawah arash tadi ni sudah digugurkan. Mana tu dah sampai. Orang tua duk sebut tu, dia kata ambil tahu mana. Itulah hadis. Dengan orang tua ni sebut orang panggil hadis Melayu lah kan. Orang tua dia tak ingat lah siapa riwayat, betul-betul guru cerita aku tu ada sandaran dia. Ni lah hadis ni. Bukan orang ni sebut buka dalam buku komik mana ni kan. Kata sebut dalam hadis. Fa'inda zalik, di sisi demikian itu, makna apabila senarai nama dia tu dah luruh kan, kita kata sahifah yang tertulis nama dia sebagai seorang yang akan dicabut nyawa, akhir Nabi kata fa'inda zalik yab'asu a'wanahu minal malaikah wa yatasarrafuna bihasabi zalika. Lepas tu malaikat maut akan panggil lah pembantu, assistant, attendant ni, kata kamu nyawa sekian, kamu pergi cabut banyak ni, kamu nyawa ni banyak mana malaikat tu yang ada tu, kita akan cerita. Dalam sebagai riwayat kata banyak mana malaikat yang di bawah malaikat maut ni
Sebahagian riwayat mengatakan sebilang-bilang orang yang hidup. Kalau kita dalam dunia ni manusia banyak lah. Banyak puluh bilion kan. Campur jin. Itulah tentera malaikat maut. Dia nak heran dengan kita. Malaikat ambil nyawa ni lah. Saya akan cerita. Besar tentera mana yang kata malaikat maut ni. Habis itu. Wa warada anna malakal maut yaqbidu ruha minal jasadi wa yusallimuha ilal malaikatir rahmah. Dalam kitab Qurtubi disebut. Jadi cerita bab malaikat maut ni dalam kitab Qurtubi cerita. Malaikat maut ni sebenarnya dia bukan mai time umur kita nak habis ya. Dan dalam ni saya akan cerita sekali lagi sebab malaikat maut ni tugas dia pesudah ambil nyawa. Ini yang kita cerita lima ala jatiha, malaikat pembantu dia ni tarik dulu. Tarik tu daripada mana? Naz'aha minal asbi, tarik daripada saraf dalam. Dia tarik renggang bagi perlebihan isi dalam ni bagi keluar. Nyawa-nyawa yang duk melekat duk sekali wal azmi, tulang-tulang kita nyawa di situ, roh di situ pun dia tarik lagi habis. Wal aruq dan urat kita ni sampailah di sini malaikat maut mai pesudah. Tu kerja attendant dia punya assistant dia ni. Cabut sampai takat ni. Hak tu kerja hamba. Sat lagi malaikat maut sedah. Kalau bahasa kita dia ruk sedah. Hak tu kerja malaikat maut. Sebelum malaikat maut mai buat lagu tu, dia selalu sebenarnya malaikat maut ni Nabi sebut, dia selalu mai ziarah kita. Dalam sebahagian riwayat kata wa annahu yaqifu ala kulli baitin fi kulli yawmin 5 marat. Setiap hari malaikat maut akan main berdiri di depan pintu kita sehari 5 kali. Kita tak tahu kan, kalau kita tahu tobat kita tak keluar kan, tak payah buat Roblox tobat tak keluar kan, tak payah buat SOP perketat PKPD. Malaikat maut kalau kita Allah nampak, Allah bagi kita nampak, dia main diri depan pintu setiap hari 5 kali. Jangan kata malaikat maut silap alamat 5 kali setiap orang dia main. Ini benda iman. Wa ala kulli dhi ruhin kulla sa'atin, dan setiap orang yang ada masih hidup lagi ni sejam sekali dia main di rumah sehari 5 kali. Dia main dekat kita ni sehari 24 kali, sejam sekali. Wa annahu yanzuru fi wujuhil ibad, dia akan merenung muka kita ni. Nabi kata kulla yawmin 70 nadratan, sehari 70 kali kerenungan. Hang tak sedar lagi kau. Aku ni mai ni hari-hari banyak kali dah ni. Hang ingat kok aku mai buah lah ya. Kan? Kita tak ingat. Dia dalam kitab Qurtubi sebut itu. Qurtubi lah paling detail lah kalau bab-bab begini. Kan? Antara kitab-kitab yang membahaskan secara detail berkenaan dengan urusan malaikat maut ni, tengok dalam kitab ni lah. Qurtubi fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Imam Qurtubi ada dibahas dalam tu. Jadi dalam hadis ni, dalam tu juga disebut mana-mana malaikat maut pun dia beradab dengan orang-orang Islam. Dan hari ni saya tak mahu nak buat nakalan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang duk tajuk ni tak habis-habis kan. Jadi apabila dia mai nak jumpa kita untuk mencabut roh kita, adabnya malaikat maut dengan orang Islam ni, dia kata innallaha yuqri'ukas salam. Wahai orang yang beriman, Allah menyampaikan salam kepada kamu. Bukan dia memang kontap lagu tu. Dah. Malaikat maut ni penuh dengan beradab kan. Assalamu alayka wa anna Allah yuqri'uka salam. Allah mai bagi salam kat hang ni, aku tolong sampai. Tapi hang bukan aku mai bagi salam saja kan. Aku nak mai ambil hang balik ni. Tu nak cerita sejarah dia ambil daripada satu-satu, memang detail dalam Qurtubi lah. Qurtubi dia detail lagi. Cerita sebahagian. Anna malakal maut, Nabi kata malaikat maut yaqbidu ruha minal jasadi, dia akan mencabut ruh daripada jasad, wa yusallimuha ila malaikatir rahmah, kemudian dia akan serah ruh kita ni kepada malaikat rahmah. Serah kat malaikat rahmah tu in kana mu'minan. Jadi makna dia yang kata pembantu ataupun kaki tangan malaikat maut ni, mereka bertebaran. Tang mana hak orang mati, mereka pergi tarik bagi tinggal tang ni saja. Malaikat maut dia mai tu, dia ada mai dengan 14 orang. Nabi kata
Malaikat rahmah 7 orang duduk belah kanan, dan malaikat azab 7 orang duduk belah kiri. Sama-sama mai tu bila prosedur dia, bila dia bagi salam, seandainya orang yang beriman kan, kalau orang yang kafir dia kata tidak ada salam daripada Allah untuk kamu kan. Dia mai dengan keadaan keras, dia rentap nyawa dalam keadaan begitu kasar sungguh-sungguh, dan dia mai di atas rupa yang cukup menakutkan. Saya akan sebutlah kisah Nabi Ibrahim minta kepada malaikat maut supaya memperupakan rupa sewaktu dia nak cabut nyawa ni. Lagu mana kata Nabi Ibrahim, wahai malakul maut, adakah kamu mai cabut nyawa ni atas rupa kamu begini saja? Sebab dia mai jumpa Nabi Ibrahim dalam keadaan mai rupa orang. Malaikat ni, Nabi Ibrahim pun tak tengok rupa dia yang sebenar. Sebab kalau dia mai rupa yang sebenar, tak celui. Mana nak celui? Kepala dia lepas langit tu, kaki dia lepas bawah bumi tu kan. Ni kita akan cerita rupa malaikat maut yang sebenar ni. Jadi malaikat maut ni Nabi kata dia akan serahkan ruh orang yang mati tadi ni kepada malaikat rahmah. Tapi syarat dia in kana mu'minan lah, kalau dia ni seorang yang beriman, orang Islam. Au ila malaikatil azab, ataupun ruh tadi akan diserahkan kepada malaikat azab 7 orang. Siapa dia? In kana kafiran, kalau yang mati itu seorang yang kafir. Wa yuqalu ma'hu sab'atun min malaikatir rahmah, sambil dikatakan bersamanya oleh malaikat yang rahmat tadi ni, wa sab'atun min malaikatil azab, ni dikatakan 7 orang. 7 orang malaikat rahmah yang bawa rahmat, 7 malaikat yang azab mayat tadi ni ada 7, dia panggil malaikat azab. Kemudian fa idza qubida nafsan mu'minatan, apabila dicabutkan akan seorang yang beriman, dafa'aha ila malaikatir rahmah, akan diserahkan roh tadi ni kepada malaikat rahmah. Fayubashirunaha bisawab, malaikat rahmat ini akan menyampaikan khabar gembira kepada roh dia dengan balasan pahala sekian-sekian. Wa yas'aduna biha ila sama, dan kemudian roh dia ni akan dibawa naik ke langit. Roh orang-orang ni fi'li naik ni, dalam Qurtubi cerita buat naik pitang mana sampai satu langit, malaikat pakai ucap selamat datang, ya ruhut tayyibah, ya nafsu tayyibah, wahai roh yang baik, wahai diri tubuh yang cukup baik, yang banyak melakukan amalan soleh. Tapi roh-roh orang yang kafir ni naik atas langit, malaikat cemuh tu, jangan duk bagi dia naik, jangan duk bagi naik, ya ruhul khabisah, wahai roh yang jahat, yang busuk, tak boleh naik atas langit. Naik tu Allah tolak dah. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyar. Innal ladzina kafaru bi ayatina, Tuhan kata orang-orang yang kafir, yang ingkar besar dengan ayat-ayat aku, la tufattahu lahum abwabus sama, aku tidak akan benarkan sama sekali dibuka segala pintu untuk mereka. Tuhan sebutlah kan, wala yadkhulunal jannah, orang kafir ni sekok pun Tuhan tak izin masuk syurga, hatta yalijal jamal fi samil khiyat, sehingga kan kalau unta masuk dalam lubang jarum aku tak pergi. Tuhan ibarat begitu, makna benda mustahil orang kafir masuk dalam syurga kan. Ini janjian daripada Allah, na'udzubillah. Jadi orang-orang yang baik ini, orang-orang yang soleh, malaikat akan sampai berita gembira sambutan kan, ya nafsu tayyibah, wahai diri yang cukup baik, orang bagus ya. Malaikat duk sambut dengan kata-kata begitu. Dalam ni dia tak cerita lah, tapi dalam Qurtubi sebut itu lah. Wa naik pergi ke langit. Wa idza qubida nafsan kafirah, tengok, kalaulah yang dicabut nyawa itu seorang yang kafir, dafa'aha, habis daripada selesai cabut nyawa, malaikat maut akan serah kepada malaikatil azab, malaikat yang tugas dia hanya menggodam dan mengazab kan. Wa yafzi'unaha, kemudian malaikat ini akan memperanjatkan dia dengan pekikan sebasar air. Tempit tu kalau bahasa kita, wei kuajak. Kalau bahasa kita kan, ya nafsul khabisah, wahai diri yang cukup jahat kan. Kalau bahasa kita orang Kedah, wei kuajak, wei celaka. Malaikat maki lah. Maki pun cukup teruk lah dengar kan. Maki saja tahan ni, rembas apa kena ni.
thumma yas'uduna biha, kemudian malaikat akan bawa ila sama, tapi sampai ke langit malaikat langit tahan. La tufattahu lahum abwabus sama, Tuhan tak bagi naik ke langit. Allah impak bintang mana? Buat bintang mana? Thumma turaddu ila sijjin, Allah kata bawa roh orang-orang yang kafir ni pergi sumbat dalam neraka sijjin. Ni roh-roh kita ni bila dicabut ni kan. Tu cerita malaikat maut tu, dia pergi pesudah malaikat yang duk tolong dia tu, orang kata kaki tangan dia ni pakat tarik nyawa pergi tinggal tang ni, pakat tarik ramai tarik dia main sedih kot. Bahasa kita kan. Baik. Baik ni hangpa ambil pot ni. Mana jahat ni. Hangpa pi buat pi kerja hangpa pula kan. Bahasa kita nak mudah nampak gitulah. Tu cerita dalam kitab Sawi Jalalain. Wa ruhul mu'min fi 'illiyin, sedangkan roh orang-orang yang beriman itu Allah tempatkan di 'illiyin. Saya akan cerita sikit. Kan ada khilaf di belakang tu. Kan dalam kitab Syarah Tuhfatul Murid ni ada disebut roh-roh orang yang baik, ada riwayat mengatakan Allah letak bersama Nabi Adam di langit tu. Ada yang kata riwayat yang sebut roh-roh orang yang baik ini Allah tempatkan duduk dalam kubur Nabi, hidup dalam kubur. Ada yang disebut dalam riwayat mengatakan roh-roh orang yang baik ini Allah letak himpun di telaga Zamzam. Kita akan cerita kan. Ada khilaf. Siapa dia yang lebih kata banyak tu? Ibnu Abbas yang sebut tu. Dia lebih kata, siapa kata kan? Sahabat kan. Bahrul ilmi turjumanul Quran, akhirus sahabah mautan bi Taif. Kan Ibnu Abbas sepupu Nabi wafat dia masih lagi berumur belasan, 16 17 tahun gitu ya. Nabi tepuk dada dia, ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Nabi kata, aku ingat lagi Ibnu Abbas kata satu peristiwa sewaktu Nabi naik dengan aku di atas kuda, di atas unta. Aku duduk di belakang kata dia. Sampai di tengah jalan Nabi beralih, ya ghulam, cik. Bahasa kita cik Nah bahasa sorak, wahai ghulam. Tahu apa nak ni, kalau bahasa kampung sedap sikit, cik ni. Nah abang sikit. Sebab sepupu dengan Nabi. Fadillah. Cik kena ingatlah, peliharalah agama Allah, yahfazka. Pasti Allah akan pelihara kamu. Lepas tu Nabi tak di dada Ibnu Abbas ni, Nabi kata apa? Allahumma faqihhu fid din. Itu yang Ibnu Abbas kata macam berlutut ni, beru. Aisyah kata, kalau kamu ingin melihat Quran yang berjalan atas muka bumi, lihatlah kepada Ibnu Abbas. Itulah Quran. Itu hebat Ibnu Abbas ni. Tu ulama kata bahrul ilmi, lautan ilmu dia. Turjumanul Quran, salah seorang pentafsir Quran yang cukup terkemuka di kalangan sahabat. Akhirus sahabah mautan di Taif, sahabat yang terakhir yang meninggal di Taif. Sejarah Ibnu Abbas pernah melihat Jibril dengan mata kan. Ni hebat Ibnu Abbas, cerita Ibnu Abbas banyak kan. Bab-bab ni dalam hadis dia tak. Ini Ibnu Abbas ni dia duk makan kali. Dia ambil ilmu mana Rasulullah kata. Pandai duk kata ulama reka. Dalam bab Samu'iyat ni mana ada orang ni reka, semua sabit warid. Kan? Habaq dah awal Samu'iyat mai pada Nabi, mai daripada Quran. Kau ulama reka, kisah riwayat banyak tu yang awak mai tu. Ni senang-senang ni apa ni banyak kau dah tak erti. Kau geram kau dah. Lah ni macam-macam kan. Orang saya Ibnu Abbas mati 1000 tahun lebih dah. Orang timbang kemas tau ni. Mana ada Ibnu Abbas. Rokah mampu. Tu cerita bab ruh tu tak tahu. Lepas tu saya nak sentuh sikitlah ruh-ruh secara umum lah. Jadi dalam kitab I'anatul Talibin juzuk yang kedua. Juzuk yang kedua yang membahaskan berkenaan dengan kitabul janaiz, bab jenazah, bab mati lah kan. Daripada situ mandi semayang kafan tanam. Di mula-mula kalimah dia akan sebut ni. Dia kata wa'lam anna arwaha ala khamsati aqsam. Ruh yang kata kita tumpu bahagian manusia lah senang. Kan dia kata ruh manusia ini Allah bahagi kepada 5 jenis ni. Kita tengoklah kita duduk dalam kelompok mana ni. Kan yang pertama arwahul anbiya, hak ni tobat dah. Kan yang pertama ruh bagi segala nabi. Yang kedua wa arwahus syuhada, ruh-ruh bagi orang yang mati syahid. Yang ketiga wa arwahul muti'in, ruh bagi orang yang taatkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ni kan. Dengan syuhada pun harap-harap begitulah kan. Mudah-mudahan
Dua peluang ni, ada peluang kan. Sama ada dapat peluang tak tahulah, tapi ada peluang lah kan. Wa arwahul usah minal mu'minin ni. Hak ni kita minta jauh. Yang keempat, ruh orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat di kalangan orang beriman. Dia orang Islam tapi banyak dosa kan. Sembahyang maghrib saja kan, sembahyang lain tak. Puasa awal sekali, kat nak raya sekali. Sembahyang Jumaat lama-lama sekali, sembahyang raya boleh baru dia rajin pi. Rajin dah setahun sekali kan. Kata rajin main raya, sudah abang main setahun sekali kan. Tiap minggu ni dah ajar nak temu kuat 3 kopi kan. Ni banyak dosa ni. Yang kelima, wa arwahul kuffar, na'udzubillah min zalik, ruh orang yang kafir. Jadi tang mana tempat bila dicabut saja ruh kan, dicabut saja ruh yang 5 bagai ni, Allah letakkan di tempat yang istimewa ke tempat yang terhina. Ni ulama bahas ni kan. Kita dalam kitab Bahrul Kalam pun ada dia. Fa amma arwahul anbiya, adapun ruh para nabi, fatakhruju an ajsadiha, apabila keluar daripada tubuh badan dia, wa tasiru ala suratiha, ruh tadi akan menjelma atas rupa sebagaimana tubuh dia lagu mana. Kalau muka tubuh badan ni Nabi Musa, ruh dia apa? Macam Nabi Musa. Kita kata macam jelmaan dia sebelah tu, kita kata gitulah kan. Mislal miski wal kafur, depa ni berbau wangi ruh depa ni. Wa takunu fil jannati ta'kulu wa tadana'amu wa ta'wi bil laili ila qanadil mu'allaqatin tahta al-'arsy. Di ruh-ruh para nabi ini akan dapat masuk dalam syurga dan bernikmat-nikmat dalam syurga dan bergantung pada waktu malam di pelita-pelita yang digantung di bawah arasy Allah. Ini tempat yang cukup istimewa. Tapi para nabi ini disebut ada 2 kelompok yang Allah bagi istimewa. Allah hidupkan semula selepas daripada mati. Yang pertama sekalian para anbiya wal mursalin. Nabi-nabi semua masuk ruh ni. Lepas tu dia duduk apa? Macam nabi kita duduk dalam kubur, duduk semayang. Nabi duduk semayang sambil Nabi mendoakan ke atas kesejahteraan, ke atas ummah. Nabi hari-hari Nabi duduk tilik kepada kita umat ni. Ini sebut kan, ini sebut ingat Doktor al-alim al-allamah Dr. Syekh Muhammad Alawi Al-Makki, anak Syekh Alawi yang disebut dalam syarah-syarah kitab-kitab hadis disebut. Dia kata nabi-nabi, khususnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk dalam kubur Allah hidupkan semula. Dan para nabi ini semayang lagu mana kita semayang macam kita atas dunia ke? Ada semayang atas dunia litakalluf, semayang di dalam kubur litalazzuz. Ini kelebihan bagi nabi-nabi. Atas dunia semayang sebab itu adalah beratan hukum, makna Allah pewajibkan. Semayang para anbiya dalam kubur litalazzuz, kerana bersedap-sedap dengan Allah. Lagi semayang, lagi sedap. Lagi semayang, lagi sedap. Lagi semayang, lagi sedap. Nabi-nabi kan begitu. Tengok tahu nak buka tengok dalam kitab Hayatul Anbiya. Ada satu kitab lah, banyak kitab tapi saya nak sebut satu lah kitab, nama Hayatul Anbiya, kehidupan para nabi selepas daripada wafat. Al-Imam Baihaqi karang. Imam Baihaqi ni banyak kitab dia karang, lebih kurang 1000 jenis. Salah satu kitab karangan Imam Baihaqi Hayatul Anbiya. Tapi kitab ni ditahrif oleh Wahabi banyak perosak kitab Imam Baihaqi. Bawah la asla lahu mawdu'un, la asla lahu mawdu'un dhaif jiddan. Sakit hati kita tengok kitab ni. Jahat. Ada kitab dah. Hak ta'liq Wahabi pun saya dah. Jahat pun. Imam Baihaqi tak ada. Cuba Baihaqi ada. Hampir tengok. Kan? Imam Baihaqi, ulama Syafi'iyah, kata kalau seluruh para ulama Syafi'i terhutang budi kepada Imam Syafi'i, tetapi Imam Baihaqi, Imam Syafi'i terhutang budi kepadanya. Imam Baihaqi mati, Baihiru. Itu ruh para nabi. Hidup balik. Wa arwahus syuhada, yang kedua ruh bagi orang yang mati syahid ma'rakah. Iza kharajat min ajsadiha, apabila keluarlah ruh orang mati syahid daripada tubuh badannya, fa innallaha yaj'aluha fi ajwafi tuyuri khudrin, Allah jadikan orang ruh mati syahid ni buh di dalam paruh burung hijau dalam syurga.
kan. Tu dalam Quran, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim wa hum yurzaqun, kan. Saleh Syekh kata roh-roh orang yang mati syahid Allah buh dalam temolok, bahasa orang kata buh dalam temolok burung hijau, burung syurga, masuk duk ronda syurga ta. Ronda saja lah, di saat tak habis, kan. Taduru biha fi anharil jannah, dia terjun masuk bih dalam ayak-ayak dalam syurga. Wa ta'kulu min thimariha, roh-roh ni dapat makan buah-buah kayu syurga. Wa tashrabu min ma'iha, boleh minum ayak-ayak syurga. Wa ta'wi ila qanadil min zahabin mu'allaqatin fi dhillil arsy. Hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah Nabi ibarat, Nabi cerita orang-orang yang mati syahid balasan dia besar, boleh makan buah-buah kayu syurga, boleh minum ayak-ayak syurga, dan juga bergantung bernaung di bawah kanadil yang mana Allah buat daripada mah yang diletak di bawah bayang-bayangan syurga, bayang-bayangan arash. Bayang arash bawah standard kurang sikit lah pada Nabi kan. Nabi Rasul ni nombor satu bawah arash. Yang kata ruh para syuhada ini, mereka ni duduk di bawah bayang-bayangan arash. Bayangan arash ni pun cukup hebat dah, kan. Cukup hebat dah. 7 golongan yang selamat di padang mahsyar. Sebab tu semua manusia pecah kepala, mendidih otak, kan. Allah pendekatkan sekadar satu busuran jarak matahari dengan kepala, mendidih ni. Dalam kitab sebut pecah habis kepala kita ni, mendidih otak. Tu Nabi kata sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, dalam hadis Bukhari, yang Allah letakkan di bawah naungan arasy Allah, di mana pada hari itu semua manusia dalam sengsara yang bersangatan. Tapi 7 golongan yang sebutlah di Bukhari itu, ini golongan yang selamat di bawah bayang-bayangan arasy Allah. Siapa? Imamun adilun, sebut tu, kan. Imam yang adil, wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi an la ya'lamu ma yunfiqu shimaluh, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, di Bukhari itulah. Ada dalam kitab Bukhari lah tadi. 7 golongan, bincang tu panjang lah, kan. Ini dah bersangkut, kita cerita habislah sikit-sikit. Wa amma arwahul muti'in minal mu'minin, adapun ruh orang-orang yang taat di kalangan orang yang mukmin, fahiya fi riyadil jannah, lepas tak boleh masuk syurga, kan. Yang masuk dalam syurga boleh ronda kata orang mati syahid. Adapun yang amalan soleh, orang-orang yang taat perintah Allah, fahiya fi riyadil jannah, lepas duduk di kebun-kebun syurga sahaja. La ta'kulu wa la tatana'amu, lepas ni tak ada peluang untuk menikmati nikmat syurga. Ruh tu tak boleh menikmati. Lepas tu duduk buat apa? Lakin tanzuru fil jannati faqat, depa boleh duduk ronda tengok saja. Tengok Allah nikmat syurga ni, tengok tak sangat dah, macam orang dik banyak, kan. Dia lungut tak dik tu, bukan makan pun duk tengok, buat kenyang lah. Han tak tahu dik banyak ni tengok apa kenyang, kan. Orang kata jamu mata lah. Tambah kita tengok syurga, kan. Ni orang-orang yang taat. Tapi roh-roh orang-orang yang mukmin ini, selain pada telaga Zam-Zam, ada terkadang Allah lepaskan mereka ni ke atas dunia. Untuk apa? Hak mana terkurang-kurang amalan ini, kejadian ni berlaku pada mereka, kan. Sebab orang yang mukmin, roh mereka bukan tetap di situ. Allah bagi kebebasan untuk pergi tang mana pun. Tu yang orang tua kata dia balik mai berapa belah hari, bid'ah khurafat. Hang ni lah, kan. Lagi saya cerita dalam kitab Tuhfatul Murid tersebut, roh orang mukmin Allah bagi kebebasan. Nak balik rumah boleh, kan. Nak balik rumah boleh. Betul nak pergi mana? Naik ke langit bebas. Tapi orang-orang kafir ni kena penjara. Azab di sana, badan dalam kubur masa sakit. Azab duduk dalam sijin, ruh tok dalam neraka sijin. Situ malaikat godam, badan duduk dalam kubur ni kelupuk. Kalau bahasa kita, sini menanggung azab sama macam ruh kena azab. Yang diseksa azab kubur, ruh dan juga jasad. Dia tak seksa ruh sahaja. Sampailah badan kita relai habis semua, baru seksa ruh saja. Ni kita akan masuk nanti bab azab kubur, kan. Dulu duk tengok aku mana, kan. Tu saleh. Tak ada saya tahu lah orang takalimin kata di azab kita ni waktu kita mati, badan dan juga roh
godam sampai badan kita hancur apa semua, habis reput, godam roh pula. Sampai bila? Lagi tak kiamat. Dah tengok azab. Ini roh orang-orang yang beriman, kan, roh-roh orang yang mukmin ini diberi kebebasan bagi Allah. Dulu nak pergi ronda kot lain tak boleh, kan, duit tak ada nak pergi berjalan, nak pergi tanglim pun surat kebenaran merentas merentas daerah pun tak boleh, kan. Tapi roh sebebas-bebasnya Allah beri untuk meronda serata dunia. Ini kebebasan. Tapi ada juga mereka yang bernasib murung sikit, hak kurang-kurang sikit, selalu dia mai saban malam, berkerap kali dia akan mai ke rumah dia, tempat dia duduk dulu. Ni dalam ni sebut qila anna arwahal mu'minin ta'ti kulla yawmin ila sama'id dunya. Sesungguhnya roh orang yang mukmin dia akan datang setiap hari. Bukan mai lama-lama sekali, mai nak hari. Mai tang mana? Sama'id dunya, mai betul tang mana? Wa taqifu bi hizai buyutihim, dia mai duk betul dengan rumah dia kat dunia. Kan, tengok rumah dia tang mana ni? Siapa mati dah adik-beradik kita, tok wan kita ke pak kita akan mati. Hari-hari Allah bagi kebebasan untuk dia mai bagi berdiri betul dengan rumah dia. Bab apa yang mai dia berdiri betul rumah dia atas langit tu? Wa yunadi, sambil dia merintih, ruhu kulli wahidin bi sautin hazinin miraran, dia merintih sayu dalam suara yang penuh kesedihan beberapa kali. Dia kata apa? Ya ahli wa aqaribi wa waladi, wahai ahli keluargaku, wahai kaum kerabatku, wahai anak cucuku. Ni mana dia panggil tok wan kita duduk atas tu. Dan kita tak tahulah harap-harapnya dia ni mendapat nikmat, mendapat balasan dengan sebab amalan anak cucu, kan. Kalau dia ni terkurang-kurang sebab orang-orang yang mati ni, dia mengharapkan pahala yang dihantar oleh sanak saudara anak cucu dia bagaikan orang yang lemah dalam ayak. Orang lemah dalam ayak, Nabi kata harap orang tolong dia, tak mau mati lemah. Begitulah setiap mayat yang ada dalam kubur, mengharapkan amalan-amalan dikirim oleh anak cucu dia. Kadang-kadang dia berasa kedudukan dia lebih elok sebab hanya amalan-amalan anak cucu dia ada hentak. Kalau cucu anak apa haram, tak nak baca apa hentak, sedekah apa pun tak, teruk kawan. Ni yang dia jadi gini ni. Dia kata apa lagi dekat anak cucu dia? Ya man sakanu buyutana wa labisu thiyabana waqtasimu amwalana. Wahai mereka yang mendiami rumahku. Rumah tu dia bahat, kan. Dia kata, oi hampa pakat hak duduklah rumah aku ni. Wa labisu thiyabana, dan kamu memakai pakaian yang aku tinggalkan. Waqtasimu amwalana, dan kamu membahagi-bahagikan harta yang aku tinggalkan itu. Hal minkum man yadhkuruna wa yatafakkuruna fi ghurbatina, adakah di kalangan kamu yang masih mengingati aku? Untuk wan duk teriak atas tu, kan, hampa tak ingat ke Kak Wan? Aku berkorak belakang pi munggak nak bagi tanah hampa ada sekepin haban duk rumah. Tu je orang tua kita kata apa? Beringat semua kat tok tuan kita, kan. Depa yang teruk dulu munggak. Kita mai buat apa awak mesti rumputnya. Tu pun ke rumput semua hau. Hak mugak putih parang pok tu dulu. Dia kata ni, dia kata, kan. Hal minkum, adakah tak adakah di kalangan kamu man yadhkuruna, anak-anak cucuku yang masih ingat kepada aku. Ni kita tak mau nasib yang sama menimpa kita, kan. Inilah kita duduk orang kata apa, kadang-kadang duk mikir serabut perut enggak, kan. Wa yatafakkaruna, dan orang yang memikir-mikir akan kami, fi ghurbatina, kami berada pada bumi yang cukup, Allah akan kesian kepada kamu. Wala tabkhalu alaina qabla an tasiru mithlana, hampa jangan duk jadi kedekut kat kami ni. Amalan apa pun tak kirim, harta apa pun tak kirim. Qabla an tasiru mithlana, sebelum hampa pun nanti akan jadi macam aku juga. Ikut mana kita nak pi kot tu, kan. Tok wan kita tua mati, kita pun kuih tua kalau umur dah. Lama-lama kita mati, tinggal anak cucu yang kita tak bagi nasihat, kita tak bimbing didik mereka, jadi sombong dengan dia. Ni sebut ni, ya ibadallah, wahai hamba Allah, innal fadla alladhi fi aydikum kana fi aydina.
wahai anak-anak cucuku, dia kata, apa yang berada di dalam tangan kamu hari ini, benda tu juga sebenarnya sudah berada di tangan kami dulu. Hak hampa dapat tu hak aku tinggal kat hampa. Walaupun wa kunna la nunfiqu minhu fi sabilillah, tapi sayangnya sewaktu aku hidup dulu, aku tidak sempat untuk menggunakan harta aku infak fi sabilillah. Ini semua akan merungut gitu. Orang yang kurang amalan, orang yang pahala tidak dikirim kepada dia. Wa hisabuhu wa wabaluhu alaina, yang nak kena hisab, yang nak kena beringat, aku yang nak kena tanggung. Wal manfa'atu li ghairina, sedangkan orang lain yang sedap mengecapi nikmat. Aku dulu yang teruk hidup mugak sampai buat bendang, nak jadi bendang lagu ni. Aku buat rumah kat hamba, kadang-kadang aku tak dan nak sembahyang, aku tak dan nak puasa, aku tak dan baca Quran nak bagi hampa senang. Kesian tu kau orang tua kan. Lepas mugak teruk, kita main duduk cuci kaki ya kan. Ni kena kenang tu nenek moyang kita. Nak tidur malam ke bagilah apa Fatihah apa sikit kan. Hari-hari bawa keluar RM1 2 buah tabung hadiahlah kat tok wan kita. Jasa depa tu kita tak boleh balas kan. Ni tok wan merungut ni. Fa illam tansarif bi syai'in insarafat bil hasrati wal hirman. Kalau hampa pun tak dan buat apa sesuatu, nanti hampa ni akan dikuasai dengan penyesalan. Ni rungutan daripada arwah-arwah orang yang mukmin. Allah bagi kebebasan. Hapa kafir dia tak ada nak merungut dah, tempit semata lah. Dia kena guna godam kan. Tu dia panggil ruh orang-orang yang mukmin, yang banyak melakukan amalan soleh. Allah akan tempatkan di kebun syurga, taman-taman syurga. Mereka ni berpeluang untuk melihat keindahan syurga sahaja, tapi Allah tak izin untuk menikmati nikmat syurga. Wa amma arwahul usah minal mu'minin, adapun ruh-ruh orang yang banyak maksiat di kalangan orang mukmin, fa baina samai wal ardi fil hawa. Ni lagi merungut sangat. Ni tadi kan, Allah akan tempat daripada di antara langit dan bumi. Tak bawah pun tak pergi, langit pun tak naik. Tuhan tak mahu. Banyak dosa sangat mana kan, nak tanam di bumi, bagi hampa duduk, hampa tengok balik apa yang hampa buat dulu ni. Tu tengok kan, kalau punca daripada anak cucu yang dia didik, dia ajak tadi ni nak bagi jadi jahat, dia duduk merintih teruk sana. Rugilah aku, silaplah aku, tak malulah masa tu kan. Dia sedih saja. Tu orang-orang yang banyak melakukan dosa. Wa amma arwahul kuffar, adapun roh orang-orang yang kufur, faya fi ajwafi tuyuri saudin fi sijin, Allah tempatkan dalam temolok burung yang hitam dalam neraka sijin. Wa sijin tahta al-ardi sabi'ah wa hiya muttasilatun bi ajsadiha fatu'adzabu arwahuha fayata'allamu bidzalikal jasad kasyamsi fi sama'i rabi'ah wa nuruha fil ardi. Dia kata orang-orang yang kafir ini, walaupun roh mereka ini ditempatkan dalam neraka sijin, di sana mereka akan diazab oleh malaikat azab. Walaupun roh diazab di sana, namun tubuh badan mereka di dalam kubur turut merasa kesakitan. Bahasa kita kata apa? Kena godam sana, sini pun kelupuk. Macam matahari, ulama kata, walaupun berada pada langit yang keempat, namun cahayanya dapat dirasai di bumi ini. Kan, betul lah. Ni ingat dah. Tu habis itu. Tu cerita sikit kan. Dia kena sambil-sambil cerita, kita akan nak ligam habis kan. Kita nak ambil iktibar di sebalik apa yang Allah tetap berlaku ni, pasti ada hikmah dia. Habis itu. Yang ni saya tak mahu nak bahas lah, khilaf-khilaf. Ulama kata, semua saya nak peringat balik. Pendapat Mu'tamad mengatakan orang-orang yang mati semua malaikat maut yang ambil nyawa kan. Tafsirnya di situ, malaikat pembantu dia hanya tarik imatang ni, malaikat maut lah yang tak semua. Walaupun ada qaul yang mengatakan orang-orang biasa ni malaikat maut ambil. Orang menatang apa pun malaikat pembantu dia ada. Sebenarnya qaul yang Mu'tamad, semua yang bernyawa malaikat maut yang ambil nyawa. Hatta malaikat sendiri, hatta diri dia sendiri pun. Itu pendapat Mu'tamad. Pendapat kedua kata hak lain semua malaikat maut ambil, lepas tu nyawa dia ya Allah Ta'ala ambil. Pendapat yang ketiga kata tak, malaikat maut hanya ambil manusia dengan jin sahaja.
menatang apa hak lain, hak tu semua malaikat bawah ambil. Kan? Tu khilaf di situ. Ada orang tanya ni, bagaimana dengan kiriman pahala 30,000 la ilaha illallah ni untuk tebus kesalahan arwah, bolehkah? Bukan ni dia panggil tahlil fidah kan. Kita buat amalan mudah-mudahan kan, macam buat fidah lah. Kita buat amalan itu mudah-mudahan Allah terima daripada amalan, daripada waris dia tadi, diampunkan dosa. Ada dalam kitab Zawajir, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kata ada sebilangan wujud kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang mana mati dalam membawa dosa yang begitu banyak, namun bangun di hari kiamat nanti bersih daripada dosa, sebab anak cucu dia sering meminta ampun kepada Allah. Banyak ni kelebihan umat Nabi Muhammad. Mak lain tak dapat. Mak lain mati-mati lah, hang-hang lah. Takat tu anak hang tak kan. Tu yang dalam surah surah Tur kah? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum fi imanihim ma alasna min syai'in min amalihim kullu mri'in bima kasaba rahin. Kan? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Tuhan kata orang-orang yang beriman kemudian dia didik anak cucu dia, yang mana dia didik anak cucu dia supaya beriman dengan Allah. Kan? Orang-orang lagu ni seandainya mereka ini martabat lebih bawah dalam hadis Imam Ahmad bersebut kan, tetapi disebabkan anak cucu yang dia hasilkan tadi, adik-beradik dia yang dia hasilkan tadi, anak cucu dia ni, akhirnya Allah naikkan darjat syurga dengan sebab cucu dia. Ni kan, umat Nabi Muhammad ni antara kelebihannya dosa-dosa ahli usul diampun oleh Allah dengan sebab minta pengampunan daripada furuk dia. Ni kelebihan kan, tu kita buat sebab itu ada sandaran kan. Sandaran kita buat tahlil 70,000 lah apa kan. Kita minta supaya mudah-mudahan Allah terima amalan kita, sebab benda tu harus fil aqli, dan Allah janji keistimewaan itu bagi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan. Ni dia cerita bab malaikat mengambil nyawa ni pasal apa? Ni pasal nak keluar pada satu pahaman yang mengatakan mati itu tidak perlu malaikat mai. Habis masa habis. Ada cara begitu. Kan? Bandingan dia kata serupa pelita minyak. Kita cucuh pelita minyak. Kan? Minyak. Sekali lagi perlu hembus tak? Tak perlu. Habis minyak habis ya. Daripada Amir dia kias kat tu kan. Ni puak dahriyah ni kita wajibun imanuna bil mauti wa yaqbidur ruha rusulul mauti. Dalam Jaharah, wajibun imanuna bil mauti, wajib kita mengaku semua yang kita ni yang hidup pasti akan mati. Wa yaqbidur ruha rusulul mauti, yang mencabut nyawa kita adalah malaikat maut. Semua perbuatan Allah, bukan mati begitu saja. Ni iman ni. Iman. Ya. Masuk syahid kecil kan gimana? Dia syahid ni kalau ikut sebahagian daripada ulama mengatakan syahid kecil pun masuk, tapi istimewa mereka tak sama dengan syahid besar. Dapat kan, dia panggil syahid akhirat sahaja kan. Kalau mati syahid ma'rakah dalam fiqh dia panggil syahid dunia akhirat. Kalau orang yang mati syahid akhirat, mati beranak, mati kena ta'un, mati terbakar, mati tenggelam kan, semua lagu tu lah, mati sakit perut lah apa semua tu, hak tu mati dia panggil syahid akhirat. Dunia tak berubat, di akhirat dikira syahid, orang dapat balasan ni. Cuma tak seistimewa macam orang yang mati syahid lah. Orang mati perang tu, tu hebat lagi lah kan. Jadi mati menegakkan kalimah Allah dan agama Allah, lebih mulia lah. Kalau mati syahid kecil dapat, mati beranak kan, beranak tak sampai 40 hari mati, nama syahid kan. Mati dalam menuntut ilmu, mati syahid. Menuntut ilmu ni banyak mana fuqaha kata sekurang-kurangnya mengaji seminggu sekali. Ngaji seminggu sekali. Walaupun dia mati bukan hari dia ngaji. Dia ngaji malam Isnin, tapi dia mati hari Rabu, dapat syahid. Tapi syarat dia pergi mengaji lah. Dalam online tak tahu nak kata. Niat mau betul niat tak kena, tak jadi.
Satu hari pula pakai main online ya, saya tak mau kata tu kan. Pergi cari tok guru lah kan. Kita menikah pun tak online, mau duduk serumah, takkan mengaji nak pakai online kot kan. Ada masa Tuhan bagi kelepasan boleh pergi ngaji ni, kira nak main online semua kan. Si Wadi jadi lah pakai online kan. Ngaji pun nak main online je. Apa nama seorang sahabat masyhur, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari ni, dia ketinggalan satu hadis. Dia sanggup mengembara ke bumi Syria. Atas pada Syria tu lagi pinak unta sebulan berjumpa dengan seorang ulama tabi'in. Dia sahabat, pergi mengaji dekat tabi'in untuk satu hadis sahaja. Dan dia sampai nama Imam Abdullah bin Unais, nama tabi'in tu. Dia tu nak murid sahabat, dia pergi dia ulama besar lah tempat dia tu. Bila Jabir bin Abdullah pergi sampai di rumah, hamba saya dia kata, "Ya tuan, boleh saya tahu apa hajat tuan untuk berjumpa dengan tuan saya ni?" Kan? Jabir bin Abdullah kata dekat dia, pergi habaq dekat dia, kata, "Aku Jabir bin Abdullah, mai rumah dia." Kata, tidak, dia ulama besar, orang masuk pergi kan. Bila pergi bak tuan, ada seorang lelaki, dia kata dia Jabir bin Abdullah, lompat bangkit Abdullah bin Unais, nu sahabat. Turun mai. Jabir bin Abdullah kata, "Wahai Abdullah bin Unais, aku ada satu hajat, tolong persampaikan hadis kepada aku yang kamu dengar dari sipulan-sipulan. Hak ni aku tak ada dengan Nabi." Dia nak turun daripada unta dia. Abdullah bin Unais kata, "Tak perlu, engkau adalah sahabat Nabi." Dia kata, "Tak boleh, hak bab ni hang untuk guru." Turun. Terima hadis tu, jazakallah. Tuan masuk dulu sebagai seorang tetamu sahabat Nabi, kami ingin keberkatan. Tak apa, aku mai daripada Madinah, tujuanku untuk satu hadis ni. Tengok sahabat dulu kan. Kita tobat tapi tak mesti hantar mai weh. Lagu tu kita nak piduk. Hebat sahabat ni. Cuangan dia apa? Sebulan ni. Dah yang tanya aku ni. Tak pula akan jadi kalau ngaji dengan ustaz yang palsu. Ngaji ustaz palsu ni belajar buat palsu boleh ya. Cari lagu undur ila man ta'khudh dinakum. Nabi kata kaji dengan teliti siapa yang kamu nak ambil ilmu tu. Tanya dia dulu kitab tu dia mengaji mana, guru dia siapa. Memang syarat dia begitu. Imam Bukhari nak ambil satu hadis dia akan tanya ulama ni ngaji mana, siapa guru dia. Tu para pesoleh memang lepas tekan berat dulu tu. Imam Yazid Al-Bastami pernah pergi nak menuntut ilmu seorang ulama yang cukup alim, tapi dia kata bila aku sampai ulama ni ludah ke arah kiblat, aku lipat balik. Hang alim, hang punya pasal aku cari ilmu kat orang lain, tu ulama dulu. Imam Bukhari cerita dalam sejarah dia, dia biasa pergi tengok seorang ulama besar ni buat hadis, dia duk pegang buat aku tu panggil ayam, kita kata panggil kuda dia kan. Kuda dia main gaya nak makan, buka-buka tak ada. Imam Bukhari balik. Entah pasal apa Imam Bukhari balik, kalau binatang pun dia tak amanah, dia masih tipu. Aku bimbang dia akan tipu ayat Allah ni. Ulama dulu sama tahu tu kan. Berkaji sama tu, kita kira nak telan dia sebab kan. Kira apa? Tak ada tak betul ikut, telan bagi tai kenal kau kan. Ngaji tanya, hang ngaji kat siapa kita ni? Dia memang syarat dia gitu. Kita nak kata tak ada adab. Apa memang ulama dulu macam tu. Tok guru cicit pergi kata Allah Fahim. Allah kata tok guru ngaji kat siapa kita ni? Aku ngaji kat Syekh Ahmad Khatib kita ni. Sewaktu aku mengaji tu dia kata Syekh Ali Maliki tu kawan aku mengaji sekali. Dia cerita sejarah dia. Betul ambil ilmu. Baru berhubung sanad lah apa kan. Hari ni tahu tu keberkatan ilmu tu korang. Kita ni harap berkat ulama-ulama dulu kan. Tumpang berkat, tumpang tuah. Itulah nak semangat kita sikit pun. Harap riang tak ada Pak Lang kata. Tak ada riang muka kita ni. Habis soalan tu banyak tu. Saya nak panjang tu. Habis. Perasaan nak kena berhenti malam ni tak apa nak larat. Nak cerita banyak kan. Nak cerita Imam Malik.
Semua ulama terhenti atas ruh sekian-sekian. Imam Malik kata ada ruh sebiji macam tuan. Hui, Imam Malik pun ni buat fatwa, ada hadis sebut itu. Kan, kata bentuk ruh ni. Sebab Nabi sendiri tak sebut. Qulil ruh min amri rabbi. Yas'alunaka 'anir ruh. Puak Yahudi tu nak mai lagi Muhammad, mai tu nak tanya hang berkenaan dengan ruh. Jawab dekat apa? Qulir ruh min amri rabbi. Nabi tak kata. Kan, pasal apa Imam Malik yang pandai-pandai? Nanti tak tengok. Imam Malik pandai ke, pandai-pandai ke, kita yang pandai-pandai. Kan, Imam Malik pandai. Ikut kita yang pandai-pandai. Dengan ijtihad para ulama ni ada sandaran dia. Tapi dia jawab adalah hadis Muslim tenganga kita. Kan, tapi dia tak kata hadis Muslim pasal Muslim tak tangan dia. Muslim bawah. Kan. Dia zaman awal. Ni ulama-ulama kena cermat. Kan. Jangan apa kita tak jumpa, kawan tu tak kenal. Dah kita cari tak jumpa. Bawa kitab sangat kita ada. Ni nak cerita bab-bab ni panjang lagi ni. Kan. Dalam Tuhfatul Murid ni mencerita mai malaikat maut, dia kata Allah, siapa-siapa pun yang menengok melihat wajah malaikat maut, kalau bahasa kita terkencing terberak. Tak ada orang tengok malaikat maut, handsome juga malaikat, tak ada. Kan, terberak. Bahasa kita ni terberak. Dia punya sifat dia hailun mandar, pandangan yang tengok pada wajahnya cukup menakutkan. Malaikat maut. Ni kata. Tapi dia hentak orang dia tu lagu mana main ambil kita tu. Ni kita akan cerita ni, dia cerita banyak kan. Dalam bab-bab ni dia kena hikayat banyak kan, kita tengok sejarah-sejarah. Dia sedap sikit. Jadi Qarin ni dia spesies mana? Qarin kita. Qarin tu jin. Oh, jin bukan kata. Tapi rupa macam kita. Macam kita ada jin. Dia ikut kita soleh dia soleh. Kan. Kalau kita jahat dia pun jahat. Qarin macam kita sebiji. Nabi pada Qarin, tapi Qarin Nabi beriman. Pastilah kan. Qarin kita lebih kurang kita. Ada taruh Ada. Qarin dia lain. Dia jenis jin. Yang kalau kita macam kata kawan tu dah mati. Kawan tu dah mati dah, meninggal dah. Tapi dia tunggu yang macam dia tu juga tu. Tu kadang-kadang Qarin, kadang-kadang karamah dia. Banyak dulu ni. Lemak-lemak dulu orang nak jumpa lagi pada. Di situ. Tu, lagu tu kan. Ni kena berhenti dulu. Dan dia masuk fa in qila idza mata khalqun katsir ni panjang lah. Dia lambat nak berhenti dah. Cerita sikit ni. Sampai Nabi Ibrahim kata apa dekat malaikat maut, kalau orang kafir ni tak payah tunjuk neraka, tak payah ada azab, minta tunjuk muka malaikat maut, Islam habis je lah. Mana ni cerita ni. Saya cerita minggu depan bang lalu lusa. Biar orang tia dia. Kalau minta rapi. Banyak-banyak orang nak tengok lagi. Internet tak ada pula. Mungkin tu lah. فإن قيل إذا مات خلق كثير في أماكن متعددة فكيف يتولى قبض الجميع. Ni orang tanya ni. Ni yang last sekali Jibril pun tak tahu orang jawab malaikat maut. Dia tanya malaikat maut, nak tanya sikit dekat hang ni. Masa musim berlaku wabak ni, dia kata mati puluh-puluh ribu, hampir ambil lagu mana? Ni tanya ni. Kahuna 10,000 mati tahun 10,000 di India. Di Malaysia pun mati Malaysia tak banyak, 30-40 orang kan. Mati tahun lain sampai ratus-ratus ribu. Dia kata puak tu siapa dengan media kenyak berimpun depan ku dalam mangkuk, lepas tu ku kutip tangan tu. Kata dia ni malam lusa. Pelan-pelan tu Syalih kata kita akan alihkan habis. Satu-satu bagi kita faham. Jadi
Imam Malik nanti saya cerita belah belakang bab meruh ni. Lepas daripada bab mati roh ni baru kita masuk bab apa nama suratan amalan. Malaikat tulis. Ni mula ni. Habis tu dia mula nak pergi munkar nakir lah gue dah. Sampai kiamat lah sirat apa semua. Azab kubur apa panjang cerita gini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali al-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba' wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jangan dia. Jangan dia. Ada sampai kata 12 setengah mau nak habis. Kalau tidak selalunya